让我们一起低头祷告。 Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 我们感谢赞美你主啊， Tuhan kami bersyukur menyembah Engkau. 你是荣耀的主，你是圣洁的主， Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang suci. 你是创造宇宙万物的君王。 Engkau Raja yang menciptakan alam semesta. 但我们可以来到你的面前， Dan saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. 来敬拜，来赞美你。 Boleh datang memuji, datang menyembah Engkau. 我们实在是向你献上感恩。 Dan kami naikkan ucapan syukur. 而我们在这个时候，我们要寻求你的脸， Dan saat ini Tuhan kami datang mau mencari wajah-Mu. 我们愿意来聆听你的话语。 Kami siap mendengar akan firman-Mu. 求你帮助我们，照亮我们的心， Tuhan bantu kami, sinari diri kami. 使得我们可以明白你的话语。 Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. 愿你的圣灵在我们里面动工。 Dan roh-Mu bekerja dalam diri setiap kami. 求你祝福，无论是传讲的还是听到的， Engkau juga memberkati baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. 让你的名得到荣耀。 Sehingga nama Tuhan yang mendapatkan kemuliaan. 我们如此不配的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名来祈求。 Kami berdoa yang tidak layak ini dalam nama Tuhan Yesus yang menang. 阿门。 Amin. 主位亲爱的弟兄姊妹平安， Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 祝大家新年蒙恩。 Selamat Tahun Baru Imlek. 我叫江启燕， Nama saya adalah Yeni Kasim. 我非常感恩今天有机会在这里来传讲主的话语。 Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini boleh di sini menyampaikan firman Tuhan. 我曾经在中国比较长时间，那现在呢，我是在美国一个大学来就读博士学位。 Saya pernah waktu yang sangat panjang di China dan sekarang ini saya sedang belajar PhD di salah satu uni di Amerika. 很感恩今天我们可以一起来敬拜主。 Dan sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. 我们打开一处经文，两处经文来自以斯结书36章26节。 Kita buka firman Tuhan dari Yeskiel pasal ke-36 ayat yang ke-26. 以西结书36章26节这么说：“我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。” Yeskiel 36 ayat ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 我们再看一处经文，来自哥林多后书第5章17节。 Kita buka lagi 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. 哥林多后书第5章17节，我要邀请大家，我们一起来读。 Kita baca sama-sama. 哥林多后书5章17节，1、2、3。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 弟兄姊妹，我们每一个人都很喜欢新，对吧？ Saudara-saudari, kita semua suka akan sesuatu yang baru. 起码大部分人喜欢新。 Ya paling tidak sebagian besar orang suka akan hal yang baru. 可能有时候我们还是会怀旧啊， Nah, mungkin juga kita kadang masih ingat akan yang lama. 但是呢，得到新的东西还是高兴的。 Tapi kalau kita dapatkan sesuatu yang baru, barang yang baru, kita pasti senang. 那华人还有就是中华民族非常注重这个新这个概念。 Jadi orang Chinese, orang-orang Tionghoa sangat mementingkan konsep mengenai baru ini. 那当然也包括新春。 Juga termasuk akan Imlek. 那我们知道呢，新春呢其实是迎接新的一个春天。 Jadi tahun baru Imlek itu sebenarnya menyambut datangnya musim semi yang baru. 那在中国呢，这个冬天的时候，那全部结冰，非常非常的冷。 Jadi kalau di China itu waktu musim dingin itu semuanya jadi es dan sangat dingin. 当然，南方北方有区别啊。 Ya sudah pasti antara China di utara dan selatan itu ada bedanya. 那我自己曾经11年在北京， Dan saya sendiri pernah sepanjang 11 tahun tinggal di Beijing. 那冬天我经历过最冷的冬天，零下17度 Dan saya pernah alami musim dingin yang paling dingin itu adalah minus 17 derajat. 啊，那个时候还没有冰箱。 Nah waktu itu belum ada peti es. 那冬天如果买鸡肉怎么办呢？ Jadi kalau musim dingin kita beli daging ayam bagaimana? 挂在窗子外面， Kita gantung saja di depan jendela. 零下17度， Minus 17 derajat. 比冰箱还冷， Lebih dingin daripada peti es. 肯定不会坏的。 Sudah pasti nggak akan rusak dagingnya. 那所以呢，冬天呢，大部分这个种植物呢都死了。 Jadi di musim dingin ini itu tumbuhan-tumbuhan pada mati. 那尤其是农作物啊，庄稼。 Terutama itu agrikultur. 那动物呢，要么死，要么冬眠。 Jadi kalau
binatang itu ya bisa saja mati 所以 kedinginan 呢都是ataupun tidur ya ataupun hibernasi， tidur. 所以呢都是很就是感觉就是很冰冷的感觉。 Jadi suasananya, kondisinya itu sangat dingin. 但是呢，春天一到，这个气温上升以后， Tapi begitu musim semi datang dan suhunya meningkat jadi hangat 这个柳树开始发绿了。 dan tumbuh-tumbuhan ini mulai jadi hijau. Dahan willow ya, willow mulai hijau. 然后呢，花开始开了， Dan kemudian bunga-bunga mulai mekar. 小动物也开始活跃起来了。 Nah, binatang-binatang kecil mulai aktif kembali. 那所以呢，这就是春暖花开。 Nah, jadi disebutkan musim semi datang, kehangatan datang, dan bunga-bunga kembali mekar. 所以当然呢，人也是不要输啊，人也想要一切都更新的感 Dan 觉。 juga udah pasti orang nggak mau kalah, kita juga mau semuanya baru. 那所以呢，春节有好多关于涉及到新的传统， Nah, jadi musim semi itu banyak sekali tradisi-tradisi yang baru. 大家可以想到哪一些传统呢？ Kita bisa ingat tradisi apa? 想，那包括呢大扫除， Kita harus bersih-bersih rumah. 为什么要大扫除？ Mengapa harus bersih-bersih? 除旧气，引新气。 Jadi kita mengeluarkan hawa yang lama, menyambut datangnya hawa yang baru. 因为中国传统认为呢，这个旧气呢是晦气，然后新气呢是福气。 Jadi konsep tradisional orang China itu hawa yang lama itu nggak bagus, dikeluarkan, menyambut datangnya hawa yang baru, hawa yang baik. 当然呢，也少不了新衣服、新鞋子、新发型。 Sudah pasti nggak kekurangan baju baru, sepatu baru, dan juga model rambut yang baru. 春节之前，谁已经做了头发啊？剪了头发吗？ Jadi sebelum Imlek siapa yang sudah ke salon gunting rambut? 我相信不少人都已经剪了头发， Nah, saya percaya banyak orang sudah pergi ke salon. 想要有新的表现出来啊。 Jadi punya suatu appearance yang baru. 那还有呢，要挂新的对联， Nah, juga ada menggantung itu lihat itu ucapan harapan ya. ucapan harapan yang baru. ucapan harapan yang di pintu. 那全部都要新的。 Jadi semuanya mau yang baru. 那但是呢，其实虽然春节的时候全是新的，久而久之呢，新的也又变成旧了，对不对？ Jadi walaupun waktu musim semi semuanya baru, tapi seiring dengan berjalannya waktu maka yang baru juga jadi usang. 最后呢，到了下一年又要换了。 Dan kemudian sampai tahun berikutnya, yang baru tahun sekarang, tahun berikutnya juga harus diganti. 弟兄姊妹，我们经常啊外表更新，但是里面怎么样呢？ Jadi saudara-saudari kita sering memperhatikan yang luar ini harus baru, terus permisi tanya yang dalam ini bagaimana? 进入新的一年，外面穿的是新衣服，但是心里呢，那些旧的那些压力还是在的。 Memasuki tahun yang baru, kita pakai baju baru, tapi sesungguhnya luka-luka lama, tekanan yang lama masih ada di hati kita. 圣经强调呢，不单单是外表要更新，那更关键的是什么呢？里面呢怎么样？ Jadi Alkitab menekankan bukan cuma yang luar harus baru, tapi dalam itu harus bagaimana? 啊，弟兄姊妹，我举个例子啊，比如说， Jadi saya berikan satu contoh. 我带了一头猪来这里， Misalkan saya membawa seekor babi ke sini, 当然这个只是想象而已啦。 ini cuma suatu imajinasi ya. 那比如说我带一头猪来这里，然后我问大家这是什么？ Jadi kalau saya bawa seekor babi ke sini, saya tanya, ini apa? 猪，对吧 Babi, ya.？OK，现在呢，假如我把这头猪我带出去，我带到那个洗车店， Jadi saya membawa seekor babi ini, saya pergi ke car wash, tempat cuci mobil ya， cuci mobil. 然后呢去给它洗澡， Saya mandikan dia di sana, 不只是一个店，带了3个店， bukan cuma satu toko saya pergi, 3 tempat saya pergi. 然后呢我给他穿衣服， Kemudian saya pakaikan pakaian yang baru buat dia, 给他戴一个蝴蝶结， kemudian pakai pita, 喷香水， saya kasih parfum, 啊，变成这个样子。 nah, dan dia menjadi seperti ini. 那我问大家这是什么？ Dan saya tanya pada saudara, ini apa? Tapi beda itu ya, ini love。那我们看呢，它这个右边，希伯来文是从右到左那么读的， Jadi bahasa Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri. 右边呢代表的是这个牧人的这个杖， Jadi karakter yang kanan itu melambangkan tongkat dari gembala.
也代表老师的声音，所以呢很有权威的声音。 juga mewakilkan perkataan daripada guru, jadi penuh dengan wibawa dan otoritas. 而左边呢，这个是代表一个房屋、一个住宅的地方 Jadi yang kiri ini melambangkan sebuah tempat tinggal, rumah. 啊。所以这个 love 这个心的意思是什么呢？一个有权威的声音来控制这个房子。 Jadi kasih ini maksudnya adalah suara yang punya otoritas, punya wibawa, yang mengatur, mengontrol akan rumah ini. bukan kasih呀，hati， Kasih. hati， Hati. 心呢？那所以呢，这个房子是谁呢？当然指的就是这个人。 Jadi rumah ini maksudnya siapa? Ya sudah pasti kita manusia. 那心呢，就好像这个有权威的声音来控制这个人。 Jadi hati ini ibarat suara yang ada otoritas, ada wibawa yang mengatur akan orang. 那所以呢，这里这个心呢，不单单是心脏而已， Jadi hati di sini ya maksudnya bukan cuma hati ya, bukan jantung. 这个是一个人最核心的、最深的一个他的本性、他的意志、 Jadi 他的思想。 ini adalah pusat emosi, pikiran daripada seseorang. 那控制的整个的人。 Nah dia mengatur akan satu orang itu. 那所以呢，如果人的心它被破坏了，那怎么办呢？ Jadi kalau hati manusia itu sudah rusak, sudah jahat, bagaimana? 啊，弟兄姊妹，圣经告诉我们，人的心呢，因为罪而被污染了， Jadi Alkitab mengatakan karena dosa sudah mencemari akan hati manusia 被罪捆绑了。 dan hati sudah dikungkung oleh dosa. 那当然看起来呢，好多人还是正常的， Jadi kelihatannya orang-orang masih berkelakuan seperti biasa, 但是呢，华莱克牧师Rick Warren tapi Rick Warren 形容呢有好几个特点，只要你有其中一个，这些特点是自我毁坏的一个特点。 Jadi pendeta Rick Warren menjelaskan beberapa karakteristik. Jikalau kita memiliki akan hal-hal ini, maka ini sangat merusak akan diri kita. 啊，有哪些呢？这个旧的心呢，是一个石头的心，它是反抗神。 Jadi hati yang lama itu hati yang keras, hati yang memberontak terhadap diri Tuhan. 那你只要有其中一个特点，你就会活得很累的。 Jadi kalau kita ada satu saja dari hal-hal ini, maka kita sangat capek. 那比如说，你有羞辱感、羞耻感。 Contoh, kita mempunyai rasa malu. 如果你一个人有羞耻感，你不会感觉到快乐，不会感觉到喜乐的。 Jadi kalau kita punya rasa malu, maka sudah pasti kita nggak punya rasa sukacita. 或者你控制不住自己的思想。 Ataupun kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita. 如果一个人不能控制思想，那这个思想将要毁坏我们。 Jadi kalau seseorang tidak bisa mengendalikan pikiran dia, maka pikiran ini akan menghancurkan diri dia. 惧怕， Rasa takut. 惧怕是非常有破坏性的，因为它限制人、捆绑人，甚至毁灭人。 Rasa takut ini adalah emosi yang sangat merusak karena dia mengendalikan orang, merusakkan orang itu. 绝望，看不见出路，也失去继续前进的力量。 Jadi dia putus asa, nggak bisa melihat di depan ada jalan keluar. 苦毒和怨恨， Dan juga kepahitan, sakit hati. 这个怨恨呐、就好像癌症一样， Jadi sakit hati ini bagaikan kanker. 外面看不出来，但是里面慢慢的把你吃掉。 Dari luar nggak kelihatan apa-apa, tapi sesungguhnya dia sedang menggerogoti dari dalam. 那其实呢，当你恨别人的时候，最受伤害的是谁？ Jadi kalau engkau membenci seseorang, siapa sesungguhnya yang paling menderita? 其实是自己， Sebenarnya ada diri sendiri. 缺乏安全感。 Dan juga kurang rasa aman. 当一个人缺乏安全感的时候，他会怎么样呢？ Jadi kalau ada seseorang dia kurang ada rasa aman, maka dia bisa bagaimana? 他会努力的尽量表现出我很好啊， Jadi dia akan terus-menerus berusaha menunjukkan bahwa saya ini orangnya oke, baik. 但其实是伪装的。 Tapi dia sebenarnya cuma munafik. 别人pura-pura， Pura-pura 别人会感觉到这个人是怪怪的。 Jadi orang bisa merasakan orang ini agak aneh. 那弟兄姊妹，这些情况当然还有其他的，只要你有其中一个，你就会活得很累很 Jadi 累。 saudara-saudari, karakteristik ini sudah pasti masih ada yang lain. Kalau di antara ini Anda memilikinya, maka Anda akan sangat capek menjalani kehidupan ini. 伤害自己也伤害别人， Dan sifat-sifat ini melukai diri sendiri dan juga mencederai orang lain. 而且这个是走向自我毁灭。 Dan ini juga akan menyebabkan menghancurkan diri sendiri. 那我们说恭喜发财， Kita mengatakan kongsi facai. 但是如果我们发财，但是我们仍然有这些在里面，有用吗？
Jadi kita mengatakan kongsi facai, kita punya banyak rezeki, banyak uang, tapi dalam diri kita ada hal seperti ini, apakah ada guna? 不管发多大的财，有赚多少钱，多大的福气，但是如果你有其中一个，你会活得很累的。 Jadi sekalipun kita mendapatkan uang berapa banyak, tapi dalam diri kita punya satu saja karakteristik ini, maka kehidupan kita itu sangat capek adanya. 有时候团圆饭的时候表现的都带有笑脸。 Jadi waktu malam Sacap Mei, waktu kita semua makan, penuh senyuman di muka kita. 但是呢，还没到大年初一，可能又吵起来了。 Jadi mungkin belum sampai hari pertama Imlek sudah bertengkar. 经常发生吗？ Sering terjadi bukan? 为什么？ Mengapa? 可能里面的这个怨恨还没有解决。 Jadi mungkin saja sakit hati di dalam hati itu masih belum dibereskan. 不行不行，大年初一不可以吵架， Tidak boleh, tidak boleh. Hari pertama Imlek itu tidak boleh bertengkar 压在心里， dan tekan dalam hati. 好像火山突然间有压不住的时候就爆发了。 Jadi seperti itu gunung api bisa ditekan tapi tiba-tiba meledak. 弟兄姊妹，这些感觉是压不了的，这个压起来其实是不真实的。 Jadi emosi ini, sakit hati ini sebenarnya tuh nggak bisa ditekan. 那怎么办呢？ Jadi bagaimana? 那中华传统呢说就是需要教 Jadi konsep tradisional orang China itu perlu diajar. perlu要去改变他的思想。 Jadi pikirannya itu harus diubah. 关键是谁能改变这个思想呢？ Masalahnya siapa yang bisa mengubah pola pikir kita? 很多时候我们努力过、挣扎过、找心理辅导等等， Kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, kita sudah cari konselor dan lain-lain. 但是发现自己却无能为力来彻底脱离这些情况。 Dan kita juga menemukan kita tidak berdaya untuk melepaskan diri daripada emosi yang negatif ini. 圣经说，神要给我们新的心， Kita berkata Tuhan akan berikan kita hati yang baru. 什么样的心呢？ Hati yang baru, hati yang seperti apa? 顺服神、蒙神喜悦的心， Yaitu hati yang taat kepada Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan. 充满平安、喜乐， Penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. 有忍耐，有勇敢， Ada kesabaran, ada keberanian. 在风暴当中仍然可以站立得住， Bisa tetap teguh sekalipun di tengah badai. 在绝望中仍然看见盼望。 Dalam keputusasaan sekalipun tetap bisa memiliki pengharapan. 我们还可以列出很多这个圣灵的果子在这里。 Kita masih bisa teruskan akan buah Roh Kudus yang ada itu. 弟兄姊妹，这个是我不单单是神修改之前的心， Jadi teman-teman, saudara-saudari, ini bukan cuma Tuhan mengubah akan hati yang lama. 而是呢完全把旧的心拿开，赐给你们新的心。 Dan Tuhan mengambil hati yang lama dan Tuhan berikan hati yang baru. 就好像汽车不单单是重新上漆， Jadi seperti mobil bukan cuma dicat saja bagian luarnya. 不只是turun mesin 大修， Bukan cuma turun mesin. 而是呢把里面的机器拿掉，完全换一个新的机 Tapi 器进 benar-benar 去。 ganti mesin yang baru. 那当然你开起来不一样了。 Sudah pasti waktu Anda sudah nyetir, maka rasanya berbeda. 弟兄姊妹，圣经说，若有人在基督里，他是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Saudara-saudari, Alkitab berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. 请问我们的心是哪一个呢？ Permisi tanya, hati kita itu hati yang seperti apa? 是这样的一个新的心呢， Apa- 还是刚才这样的一个？ Jadi hati kita itu apakah hati yang baru atau masih hati yang lama? 我们是否曾经把新的，就是让主耶稣把新的心去掉，领受主给我们的新的心？ Apakah kita sudah mempersilakan Tuhan Yesus mengambil hati yang lama dan Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita? 我们是否已经领受了这样的一个心？ Apakah kita sudah menerima hati yang baru ini? 好，弟兄姊妹们，可能呢，我们觉得我已经是接受了基督，但是好像那个是好多年前，好像现在有时候又失去平安了。 Mungkin kita berkata, saya sudah menerima Tuhan Yesus sekian tahun yang lalu. Tapi sekarang ini rasanya saya sudah kehilangan damai Tuhan. 弟兄姊妹，这个涉及到新的这个第二点。 Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua.
日日更新，步步蒙恩。 Jadi setiap hari diperbaharui, setiap langkah penuh anugerah. 这个是新的一个特点， Ini adalah karakteristik daripada hati yang baru, 它可以不断的更新 yaitu hati kita terus-menerus diperbaharui, ，update terus， diupdate terus. 就好像电脑软件一样，一直 update 的。 Ya, seperti software komputer terus diupdate. 弟兄姊妹，如果我们的身体啊，我们看起来一样， Jadi saudara-saudari, tubuh kita ini kelihatannya sama, 但其实我们身体里面的这些细胞啊，不断的更新，大 jadi 部分细胞。 sesungguhnya sel kita ini dalam diri kita ini terus-menerus diperbaharui. 那我们有这个血液里面有白细胞或者白血球， Di dalam diri kita, dalam darah kita, dalam diri kita itu ada sel darah putih. 白细胞或者白血球呢，可以说是身体的特种兵。 Jadi sel darah putih ini dalam diri kita itu bagaikan pasukan khusus. 如果有外面的这个细菌啊或者病毒的侵略，那它就去攻击这些细菌病毒 Jadi 了。 kalau ada virus kuman yang menyerang tubuh kita, maka sel darah putih ini akan bertempur dengan virus tersebut. 那所以这个白细胞呢非常重要， Jadi sel darah putih ini sangat penting. 所以呢它的这个寿命啊很短，有的只有几个小时，最长的也就1、2天，一定要更新。 Nah, sel darah putih ini masa hidupnya sangat singkat, ada yang berapa jam, ada yang cuma 1-2 hari dan harus diperbaharui. 那如果一些旧的白细胞没有更新，身体没有造新的白细胞怎么办呢？ Jadi kalau sel darah putih ini tidak diperbaharui dan tubuh nggak ada sel darah putih yang baru, jadi bagaimana? 免疫力就很弱了， Nah, kemudian daya tahan tubuh kita itu akan menurun. 你就很容易疲惫，很容易生病了。 Kita gampang keletihan, kita gampang sakit. 甚至如果旧的没有丢掉，而是一直存活，它变成什么呢？变成癌症、血癌。 Sel darah putih yang sudah lama itu kalau tidak dibuang di tubuh kita bisa jadi apa? Itu bisa jadi kanker. 那我们属灵的生活也是如此。这个新的心呢，它有特点，可以不断的更新。我们也真的需要不断的去更新它， Jadi rohani kita juga sama, yaitu hati kita ini harus terus diperbaharui. 就好像这个电脑软件要一直 update 一样。 Jadi seperti software komputer itu harus terus-menerus diupdate. 那或者呢，这个手机，你只要电池快要完了，你一定要给它充电。 Juga sama dengan handphone kita, kalau sudah low bat kita harus cas. 那所以呢，心也是如此。 Jadi hati kita juga sama. 那怎么样把它更新呢？ Jadi bagaimana kita bisa memperbarui hati kita? 那一句话，仰望主耶稣， Jadi satu kata terus-menerus berharap kepada Yesus Kristus. 对，不断的要专注于主。 Jadi terus-menerus tidak berhenti-henti fokus pada diri Tuhan. 首先呢，我们要永远记得基督为我们所成全的。 Jadi kita harus ingat apa yang Kristus sudah lakukan bagi diri kita. 罗马书第8章第1节说：“如今那些在基督里的，都就不定罪了。” Sebagaimana Roma 8 ayat 1 mengatakan, yang dalam Kristus itu tidak lagi mendapatkan penghakiman. OK， 翻译得很好。印尼文圣经翻译成 tidak ada lagi penghukuman。但是呢，其实这个penghukuman不单单是没有给你罚款，而是没有给你定罪，tidak lagi divonis。Jadi dalam bahasa Indonesia itu, Alkitab bahasa Indonesia dikatakan tidak ada lagi penghukuman, tetapi bahasa aslinya itu adalah tidak ada lagi vonis hukuman. Jadi sudah dianggap benar, sudah dianggap bebas. 所以呢，就是说呢，已经不定罪，已经自由了。 Jadi maksudnya tidak lagi dihakimi dan kita sudah bebas. 那如果神不判我们为有罪的人，不该给我们定罪， Jadi kalau Tuhan memandang kita bukan lagi orang yang dihakimi, bukan lagi orang yang divonis. 而且这个是针对我们以前、现在，包括将来的罪。 Ini termasuk dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 那我们还需要有什么害羞的吗？ Jadi kita di hadapan Tuhan, kalau semua sudah dibereskan, sudah diampuni, kita sudah pasti nggak ada rasa malu lagi di hadapan Tuhan. 那不单单在神面前，在人面前，我们为什么还要觉得害羞呢？ Jadi kita nggak usah rasa malu, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 因为神已经说你已经自由了， Karena Tuhan berkata, engkau sudah diampuni, engkau sudah bebas. 基督已经代替我们来被定罪了。 Tuhan Yesus sudah mewakili kita, dia sudah dipakul di atas kayu salib demi dosa-dosa 不但 kita. 如此，耶稣基督的义也已经归算给我们。 Bukan hanya seperti itu, tapi kebenaran Kristus sudah diperhitungkan pada diri kita. 那我们还需要什么害羞呢？ Dan untuk apa lagi kita mempunyai rasa malu? 不但那样，我们也要不断的将心思专注于主，提醒自己，主是
不断的爱我们，而且呢他是掌管一切的。 Bukan hanya demikian, kita juga harus terus-menerus fokuskan pikiran kita pada Tuhan yang mengasihi kita dan senantiasa memegang kendali. 弟兄姊妹，罗马书8章28节说，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。 Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi diri Dia. 那既然神掌管过去、现在、将来，那我们知道，虽然可能我们曾经被人家伤害过，我们曾经失败过，但这一切都是在爱我们的神的手中。 Jadi Tuhan memegang kendali baik masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Jadi sekalipun kita pernah dilukai orang, kita pernah ditipu orang, itu semuanya berada dalam kendali tangan Tuhan. 罗马书8章38节说，没有任何东西能够使我们与神的爱隔绝。 Roma 8:38 mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. 弟兄姊妹，如果这样，我们这些伤痛，我们这些害怕，算不了什么了。 Jadi kalau Tuhan memegang kendali, maka kita rasa sakit dan seterusnya itu sama sekali rasanya nggak berarti. 我们可以把这些交给神， Kita boleh menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. 我们可以在神的膀臂下得到安慰， Kita bisa mendapatkan penghiburan daripada lengan Tuhan yang penuh kuat kuasa. 我们也不需要担心未来怎么样，因为我们知道未来仍然是神掌权的。 Kita juga nggak usah khawatir akan masa mendatang, karena kita tahu Tuhan pegang kendali atas masa depan. 另外呢，我们也要着重于长远而非眼前。 Nah, kita juga harus fokus pada long term, bukan short term. 那有哈佛大学一个调查表明呢，一个专注于长远的人，一般来讲都更成功。 Jadi penelitian di Harvard University mengatakan seseorang yang fokus pada long term daripada short term, maka orang ini akan berhasil. 而基督徒呢，神给了一个恩典，我们可以有最长远的一个专注点。 Dan orang Kristen Tuhan berikan anugerah sehingga kita bisa fokus pada satu masa yang paling panjang, 那就是神的国。 yaitulah kekekalan. 那罗马书8章18节说：“我想现在苦处若比将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。” Jadi Roma 8 ayat 18 berkata, penderitaan masa sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan pada masa mendatang. 如果人天国的荣耀神都给我们了，天国的福分都已经给我们了，那现在的这些困难、这些伤痛、这些亏本，就不足介意了。 Jadi kalau Tuhan sudah berikan kemuliaan, Tuhan sudah berikan kerajaan surga, maka pada masa sekarang ini kita merasa rasa sakit, maka itu sesuatu yang rasanya tidak ada artinya. 当然，并不是说我们不用管眼前的，只管永生，不是这个意思。 Sudah pasti maksud saya kita bukan tidak perlu mengurus yang sekarang ini, maksud saya bukan seperti itu. 但是呢，如果现在的困难使到我们失去平安，使到我们失去盼望，值得吗？ Jadi kalau sampai penderitaan masa sekarang ini membuat kita kehilangan damai, kehilangan pengharapan, apakah pantas seperti itu? 耶稣基督已经把一切给了我们，把最好的给了我们了。 Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya, memberikan yang terbaik buat diri kita. 他甚至愿意为我们死在十字架上。 Bahkan Tuhan Yesus demi kita, dia rela mati di atas kayu salib. 如果最宝贵的都给了我们，如果他允许一些好像不顺我们心的发生，他肯定有他的目标的。 Jadi kalau Tuhan sudah berikan kita segala-galanya yang paling bagus, sudah diberikan pada diri kita. Dan kalau dalam hidup ini, atas seizin dia, kita mengalami sesuatu yang tidak lancar, maka kita juga boleh percayakan pada diri dia. 弟兄姊妹，所以呢，我们既然接受了这个新的心，那新的心应该是心火燃起，热心服侍。 Jadi saudara-saudari, kalau kita sudah menerima hati yang baru itu, maka hati yang baru itu mestinya hati yang berkobar, giat melayani Tuhan. 弟兄姊妹，这个心这个词，这个字，当然我们知道汉字，现在的汉字是这个样子。 Jadi kita tahu karakter sin tulisnya seperti ini. 但是这个是现在的这个新字，那甲骨文的这个新字是什么样呢？是这个样子。 Kita melihat sebelah sini huruf sin yang sekarang ini, kalau Ciakuan huruf yang dulu itu seperti itu. Yang kiri ini sin modern. Modern. Nah, kalau yang tengah ini adalah huruf kuno dari kata baru sin. 那弟兄姊妹，这个甲骨文呢，它这个左边是这个被砍下来的木头，
Jadi huruf kuno itu karakter yang sebelah kiri itu adalah pohon yang ditebang. 啊，然后右边呢是一个锄头， Yang sebelah kanan itu adalah 嘎巴 kapak. 啊，所以呢，心代表什么呢？用锄头砍了木材，然后呢拿到了新的木头。 Jadi huruf sin baru itu maksudnya dengan kapak kita menebang akan pohon kayu kemudian dapat kayu yang baru. 那这个得到新的木材干嘛呢？ Nah, setelah kita tebakkan kayu yang baru ini buat apa? 别忘了，刚才我说中国冬天很冷， Jangan lupa tadi saya katakan kalau di China musim dingin itu sangat dingin. 那所以有新的木材呢，可以再次把火点燃起来。 Jadi dengan ada kayu yang baru itu boleh kembali membakar akan kayu api. 弟兄姊妹，神已经给了我们新的心， Saudara-saudari, Tuhan sudah berikan kita hati yang baru. 神用他的宝血已经拯救了我们， Darah Tuhan yang berharga itu sudah menyelamatkan diri kita. 使到我们可以脱离罪恶，进入新的生命， Sehingga kita boleh lepas daripada kungkungan dosa, kita masuk dalam hidup yang baru. 得到新的心。 Kita mendapatkan hati yang baru. 这个新的心应该是被圣灵充满、被圣灵点燃的一个心， Jadi hati yang baru ini adalah hati yang dipenuhi Roh Kudus, hati yang berkobar bagi Tuhan. 让我们的心一定要不断的为主发热、为主燃烧的。 Jadi hati kita tuh hati yang harus terus-menerus dihangatkan, dikobarkan untuk giat melayani Tuhan. 弟兄姊妹，我们如果2026年住在印度尼西亚雅加达， Jadi kalau 这不是偶然的， Jadi kalau kita 2026 tinggal di Indonesia, ini bukan suatu kebetulan. 是神把你我放在印度尼西亚雅加达。 Jadi Tuhan secara khusus menaruh kita di bumi Indonesia ini. 好多专家认为，世界现在并不是在一个好的状况下， Jadi para ahli mengatakan bahwa kondisi sekarang ini bukan kondisi yang baik-baik saja. 经济危机，这个黄金价格一下上涨，一下暴跌。 Jadi krisis ekonomi, harga emas yang naik turun, 生活压力越来越大， dan tekanan hidup makin hari makin besar. 好多地方发生了战争， Di banyak tempat terjadi perang. 我们也不知道再过1个礼拜或者10天会不会有新的战争在发生。 Kita juga nggak tahu 10 hari ke depan, 1 minggu ke depan, apakah akan ada perang di tempat yang baru. 这个自然灾害，动不动又淹水，动不动又淹水。而且我们知道这个苏门答腊岛前段时间这个淹水那么严重。 Dan juga unsur alam kita juga nggak tahu seperti sebelumnya di Sumatera ada banjir. 那弟兄姊妹，甚至呢，我们如果大家关注新闻，前不久，我们知道印尼一个地方有一个10岁的孩子，因为没有钱买笔和本子而自杀。 Kita kalau ada baca berita di satu tempat di Indonesia, seorang anak berusia 10 tahun, karena dia nggak ada uang, beli roti, beli buku, beli alat tulis, dan kemudian dia bunuh diri. nggak ada uang untuk beli pen dan buku，只需要1万等，就是没有这个1万等买笔跟这个本子，掉头自杀。 Jadi dia nggak ada uang 10.000 buat beli buku, alat tulis, kemudian dia bunuh diri. 1万等， 10.000. 这个就是现在的这个状况。 Ini adalah kondisi sekarang ini. 而且我们也是看见了，现在全世界还有7000多个族群、7000多个民族还没有听过福音。 Dan kita juga tahu bahwa ada 7.000 suku yang sampai sekarang belum pernah mendengarkan Injil. 印尼自己还有200多个民族， Dan di Indonesia ada 200 suku lebih yang belum pernah mendengarkan Injil. 总数有超过有超过2亿人。 Di tengah Indonesia ada penduduk 200 juta lebih. suku yang terabaikan，就是未得之民在印尼有超过2亿人，suku terabaikan 200 juta。 Di Indonesia suku terabaikan itu ada 200 total populasi 200 juta. 而且他们好多就在我们的身边。 Dan mereka itu ada di tengah-tengah kita. 他们当中好多人一辈子没有见过教会，没有看过圣经，没有见过基督徒，没有听过耶稣的名字。 Mereka seumur hidup belum pernah melihat gereja, belum pernah lihat Alkitab, belum pernah mendengar akan nama Yesus. belum pernah ketemu dengan orang Kristen。 Belum pernah ketemu dengan orang Kristen. 弟兄姊妹，基督已经把一切都给了我们， Saudara-saudari, Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi diri kita. 他甚至已经为我们死在十字架，舍去自己的生命了。
Bahkan dia sudah menyerahkan nyawanya mati bagi kita di atas kayu salib, 使到我们可以脱离罪恶的捆绑， supaya kita bisa lepas daripada kungkungan dosa, 使到我们可以丢掉新的心，得到新的心，丢掉旧的心，得到新的心。 supaya kita bisa membuang hati yang lama dan mendapatkan hati yang baru. 教会并不缺乏聪明的人， Di gereja tidak kekurangan orang-orang yang pintar, 教会不缺乏计划， dan di gereja tidak kekurangan program. 也不缺乏活动， Di gereja juga tidak kekurangan kegiatan. 但是教会经常缺乏的是什么呢？ Tapi di gereja itu sering kekurangan apa? 火热的心， Yaitu hati yang berkobar. 愿意对主说：“主啊，求你使用我；主啊，求你差派我。” Apakah engkau bersedia berkata pada diri Tuhan, Tuhan silakan pakai saya, Tuhan silakan utus saya. 缺乏那些愿意说：“主啊，我的生命是属于你的，我把我自己献给你。” Jadi di gereja kekurangan orang yang berkata, Tuhan hidup saya ini milik kepunyaan-Mu dan saya persembahkan diri saya buat kemuliaan-Mu. 但是我相信，在这里有这样的人， Tapi saya percaya di tengah-tengah gereja kita ada orang-orang seperti itu. 你是否愿意说：“主啊，我在这里。” Apakah engkau bersedia berkata pada diri Tuhan, Tuhan saya di sini. 你已经把一切都给了我，最好的祝福都给了我，主啊，我在这里，求你使用我。 Tuhan engkau sudah berikan segala-galanya pada diriku. Engkau sudah berikan yang terbaik bagi diri saya. Tuhan saya di sini. Tuhan silakan pakai saya. 亲爱的弟兄姊妹们，很多人进入新的一年，换了新的热力，却仍然带着旧的心。 Saudara-saudari, banyak orang yang sudah masuk ke tahun yang baru, mengganti kalender yang baru, tapi masih dengan hati yang lama. 外面好像是充满着欢笑， Dari lahiriah tampaknya penuh dengan sukacita dan kegirangan. 但里面却还有很大的重担、伤痕、惧怕、害羞。 Tapi dalam dirinya masih penuh dengan luka-luka yang lama, penuh dengan tekanan, penuh dengan rasa malu. 甚至那些曾经火热的心，也不知道，好像慢慢的就已经差不多要灭了一样。 Hati yang dulu berkobar bagi diri Tuhan, tapi seturut dengan jalan yang waktu, makin lama makin redup, makin lama sudah mau mati. 我们并没有离开主，但是如果诚实的说，那个火好像慢慢的越来越小，越来越小。 Memang kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kobaran api itu makin lama makin kecil, makin lama makin redup, makin lama sudah mau mati. 但弟兄姊妹，在新的一年里面，主并没有对我们说你要更努力，你要更用功，你要继续更加的坚强。 Saudara-saudari, di tahun yang baru ini Tuhan tidak mengatakan pada diri kita, engkau harus lebih kuat, engkau harus lebih giat. 但是主要对我们说，我要赐给你一个新的心。 Tapi Tuhan berkata, saya akan memberikan engkau hati yang baru. 这个恩典是神主动要给我们的， Dan anugerah ini Tuhan secara aktif Tuhan mau berikan pada diri kita. 知道我们不是靠自己来更加的坚强，而是呢靠主，让主释放我们的重担。 Nah Tuhan tahu kita bukan bersandarkan kekuatan kita untuk melayani diri Tuhan, tapi bersandarkan pada kuasa Tuhan. Tuhan mau menolong kita meletakkan segala beban kita. 主要释放我们的重担，要释放我们的羞耻，让惧怕不再决定我们的步骤。 Sehingga Tuhan mau membebaskan rasa bersalah kita, sehingga Tuhan yang menentukan langkah kaki kita. 而且呢，圣灵要带领我们每一个脚步。 Dan Roh Kudus mau menuntun setiap langkah kita. 你是否已经有了这样的一颗心呢？ Apakah kau sudah punya hati yang seperti ini? 你多年来教会是否已经让耶稣把你的旧的心换掉，接受新的心？ Engkau sudah sekian tahun datang ke gereja, apakah kau sudah meminta Yesus membuang hati yang lama, memberikan kau hati yang baru? 如果你觉得你已经有了新的心，但是感觉不够火热了、冷淡了，神要再一次更新你的心。 Tapi kalau engkau sudah punya hati yang baru, tapi hatimu itu sudah tidak berkobar bagi diri Tuhan lagi, maka Tuhan mau sekali lagi mengobarkan hatimu itu. 在新的一年里面，我们求的不单单是外在的祝福，让我们求神再一次更新我们的心。 Di tahun yang baru, kita bukan cuma meminta berkat lahiriah daripada diri Tuhan, kita juga meminta Tuhan kembali lagi menyegarkan, memperbaharui akan hati kita. 使到我们不再捆绑在一切的过去的这些每一天固定的生活方式，但是我们重新燃烧起来。 Supaya kita tidak dikungkung dengan kebiasaan hidup masa lalu, tapi Tuhan kembali mengobarkan hati kita.
让我们一起来到神的面前。 Mari kita semua datang ke hadapan Tuhan. 让我们拿一段时间来安静在神的面前， Kita ambil waktu, kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. 在过去的一年里，你活得怎么样呢？ Di 1 tahun yang sudah berlalu, bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda? 你是否感觉到疲倦、很累、充满伤痛，没有人理解你？ Apakah Anda menjalani kehidupan penuh dengan rasa sakit, nggak ada orang yang peduli pada dirimu? 感觉到很累很累。 Engkau merasakan hidup begitu letih, begitu capek. 神说：“我了解你，我理解你。 Tuhan berkata, anakku, saya mengerti akan dirimu. 我要再一次更新你的心， Saya mau sekali lagi memperbarui hatimu. 我要安慰你，我要医治你。 Saya mau menghiburmu, saya mau menyembuhkanmu. 你只需要再一次来到神的面前， Engkau cuma perlu kembali sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. 愿神的灵充满你的心。 Biarlah roh Tuhan kembali memenuhi hatimu. 如果你感觉到非常疲倦，让现在你就来到神面前， Kalau engkau merasa sangat letih, maka sekarang ini engkau datang ke hadapan Tuhan. 仰望神。 Datang berharap pada diri Tuhan. 弟兄姊妹，耶稣已经把一切都给了我们， Saudara-saudari, Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita. 我们给耶稣什么呢？ Apa yang kita bisa berikan pada Yesus? 如果我们很多时候感觉到已经失去了我们起初的爱心， Kalau kita merasa kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula itu, 让我们来到神的面前，求神再一次点燃我们的心。 bila kita datang ke hadapan Tuhan, meminta Tuhan kembali lagi nyalakan hati yang itu. 教会不缺乏计划，不缺乏聪明的人，但是教会需要有火热的心的人来服侍主。 Gereja tidak kekurangan orang yang pintar, tidak kekurangan rencana, tidak kekurangan program, tapi gereja butuh orang yang hatinya berkobar melayani Tuhan. 你是否愿意对主说：“主啊，我在这里，求你差派我。” Apakah engkau bersedia berkata pada diri Tuhan, Tuhan saya di sini, Tuhan silakan utus saya. 求你使用我，我的生命属于你。 Tuhan silakan pakai saya, hidupku ini milik kepunyaan-Mu. 或者如果你来到教会很多年，或者你刚刚来到教会，你发现你的心其实仍然是旧的心，你还没有接受新的心，你还没有接受耶稣基督作为你生命的主和救主和生命的主。 Mungkin engkau baru ke gereja atau engkau sudah lama ke gereja, tapi engkau menemukan hati kamu masih hati yang lama, bukan hati yang baru. 你还没有接受耶稣作为你真正的救主， Engkau masih belum menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatmu satu-satunya. 耶稣等待着你， Tuhan sedang menunggu di sini. 他正在呼召你， Dia sedang memanggil dirimu. 他愿意来到你的心里， Tuhan bersedia datang tinggal di hatimu. 赐给你真正的平安、真正的祝福、真正的喜乐。 Tuhan mau memberikan engkau berkat yang sejati, sukacita yang sejati, kehidupan yang sejati. 你是否愿意接受他呢？ Apa engkau bersedia menerima akan Tuhan Yesus? 如果你愿意，你就对耶稣说：“耶稣，我愿意接受你。 Kalau engkau bersedia, silakan katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bersedia menerima dirimu. ” 我们低头祷告， Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh datang ke hadirat-Mu di saat-saat Imlek ini. Kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu penting. Engkau melihatkan hati kami, sesungguhnya apakah kami sudah masuk ke tahun yang baru, tapi hati kami, pikiran kami, kehidupan kami masih dikungkung oleh hal-hal yang menggelisahkan kami, menekan kami, berbagai hal yang membuat kami tidak bisa melihatkan diri Engkau yang hidup. Tapi di pagi ini Tuhan, kembali Engkau membuka mata kami untuk fokus pada diri-Mu.
fokus pada diri-Mu, ya Tuhan. Kami butuh hati kami terus-menerus diperbaharui, disegarkan dan dikobarkan. Tuhan, kami datang, kami persembahkan hati kami kepada Engkau. Engkau mau pegang tangan kami, menuntun kehidupan kami, sehingga tahun ini kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami juga rindu melihat tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa terus menolong kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami ini sungguh Tuhan kami persembahkan buat kemuliaan Engkau. Tuhan, silakan pakai kami. Tuhan, hidup kami milik kepunyaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, dengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.